Okay, let's start recording. Next one. Okay, so kita sambung balik apa yang kita dah discuss semalam. So, semalam kita dah discuss beberapa function. I think banyak juga kita discuss malam, dah 5 hingga 6 function. Hari ni kita akan sambung lagi 4. Saya sebenarnya nak try habis dalam masa sejam, tapi kelas tadi tak dapat. So probably this is going to take like 1 jam 15 minit. Okay, so next function yang kita akan discuss, nama dia adalah rational function. So apa dia rational function? So rational function ni dia adalah function dalam bentuk pecahan. So kalau kita ada function dalam bentuk pecahan, so kita panggil dia sebagai rational function. So untuk lukis rational function, ada dua karakteristik yang kita kena cari. Okay, pertama adalah vertical asymptote. Vertical asymptote ni maknanya dia adalah satu line, dia adalah line yang menegak, dan juga satu lagi adalah horizontal asymptote. Horizontal asymptote ni adalah line yang melintang. So apa dia sebenarnya asymptote ni? Kalau ikut definition dia kata, so if the graph of a function approaches a straight line but doesn't cross the line, so the line is known as asymptote. Maknanya dia adalah satu line yang mana kita punya function tu dia akan mendekati line tersebut, dia akan approach line tersebut, tapi dia tak boleh cross. Atas sebab-sebab tertentu, atas sebab-sebab restriction. So kita punya function tu tak boleh cross line tersebut. So bila kita come across line macam ni, so nama dia adalah asymptote. So asymptote ni bentuk dia boleh macam-macam. Dia adalah straight line, sentiasa straight line. Tapi dia boleh jadi horizontal, boleh jadi vertical, boleh jadi oblique. So horizontal tu melintang lah, garis melintang. Vertical adalah garis tegak, oblique ni maknanya dia adalah garis macam ni. Maknanya dia boleh ada certain kecerunan. Tapi dalam topik yang kita discuss ni tak ada garis, tak ada oblique asymptote. Semuanya adalah bentuk horizontal dan juga vertical asymptote. Okay, so idea dia macam mana kita nak kira vertical asymptote. Okay, macam mana nak cari vertical asymptote untuk rational function adalah, so kalau kita ada pecahan yang bawah atas ni kita panggil dia sebagai numerator. Saya tak tahu panggil apa dalam bahasa Melayu, tapi bahasa Inggeris panggil dia numerator. Okay, yang bawah ni kita panggil dia sebagai denominator. Okay, so bila kita nak cari apa dia vertical asymptote, apa yang kita akan buat adalah, so kita akan set kita punya function ni sama dengan kosong. Yang bawah ni kita ambil dia, so kita akan set dia sama dengan kosong. Okay, kenapa kita set dia sama dengan kosong? Sebabnya kalau ada pecahan, kita ada restriction. Okay, contohnya kalau kita ada 1 per x, so nilai x ni dia tak boleh jadi nilai kosong. Sebabnya kalau ikut hukum matematik, so apa-apa pecahan sekalipun dia tak boleh, kat bawah dia tu adalah kosong. Nombor tidak boleh dibahagi dengan kosong. So kalau yang ambil 5 bahagi kosong, dalam you punya calculator automatically akan dapat math error. Ataupun 1 bahagi kosong pun akan dapat math error. So basically apa-apa sahaja yang dibahagi dengan kosong, dia adalah tak wujud dalam matematik. Dia adalah undefined dia. Okay, sebab tu bila kita nak cari apa dia kita punya vertical asymptote, so kita akan cari apa nilai x yang tidak possible untuk kita punya function, dan that is achievable dengan cara ambil denominator ni samakan dengan kosong. So apa nilai x yang kita dapat tu, so tu adalah nilai untuk kita punya vertical asymptote. Okay, and then kita kena cari juga horizontal asymptote. Horizontal asymptote pula, so macam mana kita nak decide apa dia horizontal asymptote untuk function tersebut. So kita kena tengok kuasa paling tinggi dekat atas dan bawah kita punya pecahan. So katakanlah, so untuk pecahan yang dekat atas ni, numerator ni, so kuasa paling tinggi dia kita akan assume dia sebagai nilai n. Ataupun kuasa paling kat bawah pula, yang paling kuasa kat bawah dia tu, so kita akan assume yang paling tinggi dia kita akan panggil dia sebagai m. Okay, contohnya katalah saya ada function macam ni. So f of x sama dengan x square tambah 1 per x tambah 1. Okay, for this case what happen adalah kuasa paling tinggi dekat atas adalah 2. So kuasa paling tinggi dekat bawah adalah bersamaan dengan 1. So therefore nilai n adalah sama dengan 2. So nilai m adalah bersamaan dengan 1. Okay, and then kita ada juga a dengan b. So a ni adalah nilai yang kita darab dengan
variable dengan kuasa paling tinggi. So B adalah koefisien kepada variable kuasa paling tinggi dekat bawah. So for example kes ni kalau saya tukar jadi 2, so saya punya nilai A dekat atas ni adalah 1x², 1. So nilai B akan jadi 2. Okay, so tu adalah kita punya interpretation in term of this. Okay, so bila kita nak decide apa kita punya horizontal asymptote, so kita akan tengok berdasarkan nilai N dan juga nilai M. So katakanlah N lebih kecil daripada M, so maknanya kuasa dekat bawah lagi besar daripada kuasa dekat atas ataupun atas lagi kecil daripada bawah. So horizontal asymptote kita sentiasa adalah Y sama dengan 0. Okay, contohnya kalau kita ada, so f of x adalah sama dengan 3 per x tambah 1. Ni adalah contoh N lebih kecil daripada M. Kenapa? Sebabnya kat sini dia sebenarnya bukan X saja. Ni adalah 3X kuasa 0. So maknanya nilai N adalah sama dengan 0. So nilai M adalah bersamaan dengan 1. So untuk kes ni, horizontal asymptote kita adalah Y sama dengan 0. Okay, and then kalau N ni dengan M nilai dia adalah sama. So asymptote dia adalah nilai A over B. Okay, contohnya katakanlah kita ada function. So f of x adalah sama dengan x tambah 1 per 2x tambah 2. Okay, kat sini kuasa dia sama. Paling tinggi dekat atas pun 1. So paling tinggi dekat bawah pun adalah bersamaan dengan 1. So nilai N sama dengan M. So apa kita punya nilai A dengan B? Okay, yang kat atas ni nilai A dia adalah bersamaan dengan 1. Yang kat bawah ni nilai dia B adalah bersamaan dengan 2. Maknanya untuk kes ni, dia punya horizontal asymptote adalah Y sama dengan 1 per 2. Okay, and then kalau kuasa dekat atas lagi tinggi, okay, contohnya apa yang kita ada kat sini. So N nilai dia adalah 2, M nilai dia adalah 1, kuasa kat atas lagi tinggi daripada bawah. So kita tak ada horizontal asymptote, no horizontal asymptote. So berdasarkan nilai ni, so kita akan decide apa dia horizontal asymptote. Okay, and then in term of bentuk pula, so ni adalah bentuk untuk rational function. So kalau you tengok sebenarnya bila kita dah lukis kita punya asymptote, so kita punya function tu dia akan terbahagi kepada 4 region. Dia akan bagi macam tu. Okay, katakanlah kita panggil ni sebagai region 1, ni adalah region 2, ni adalah region 3, ni adalah region 4. So function ni bila kita lukis, dia akan opposite of each other. So kalau dia ada satu dekat sini, satu lagi akan ada dekat 3. Kalau function kita tu ada dekat 2, satu lagi akan ada dekat 4. Dia memang akan sentiasa opposite of each other. Okay, and then satu lagi adalah rule ni dia hanya apply kalau untuk x kuasa 1 dekat bawah saja. Dia adalah x kuasa 1 by itself, baru rule ni apply. So kalau dia adalah positif, dia akan occupy region 1 dan juga region 3. And kalau dia adalah negatif, dia akan occupy so region 2 dan juga region 4. Tapi kalau dia kat bawah tu dia selain daripada x kuasa 1, contohnya x tolak 4 ke, ataupun kat bawah tu adalah x square tolak 3 ke, yang ni kita tak boleh pakai rule ni. Apa yang kita kena buat adalah kita kena cari titik and tengok nilai tu kat mana. I will show that in our preceding example kejap lagi. Okay, tapi secara generalnya kalau you ada x kuasa 1 by itself dekat bawah, so ni lah kalau positif 1 dengan 3, negatif dia akan jadi dekat 2 dengan 4. So I'm going to start with my first example. Okay, sekarang I ada function yang simple. F of x adalah sama dengan negatif 5 per x. Sekarang kat bawah ni I ada x kuasa 1. Okay, according to what we have discussed before, okay, ada dua benda yang kita kena cari, vertical asymptote dan juga horizontal asymptote. So bila kita nak cari vertical asymptote, so ambil denominator of the fraction, samakan dia dengan kosong. And for this case, it's going to be very simple. Sebabnya kat sini kita akan dapat x sama dengan 0. So ni adalah kita punya vertical asymptote. Sebab kenapa? Sebab kita boleh ganti x ni dengan apa-apa nilai saja untuk kita punya function, kecuali tak boleh ganti x sama dengan 0. Sebab kalau kita ganti x sama 0 masuk dalam function ni, automatically function kita tu akan jadi tidak valid ataupun undefined. Okay, so sebab tu x tak boleh jadi nilai 0. Okay, and then for the horizontal asymptote, so apa yang kita kena buat adalah kena tengok nilai N dan juga M. So ni sebenarnya adalah 5, negatif 5 x kuasa 0 per x kuasa 1. So nilai N adalah 0. So ni adalah kita punya nilai N. And nilai M adalah bersamaan dengan 1. So N lebih kecil daripada M, automatically kita punya horizontal asymptote adalah pada garis Y sama dengan 0. Okay, so bila dah ada all this information, automatically kita boleh start lukis. Okay, this is going to be my axis. Ni adalah x. This is going to be our f of x. Okay, first spot dulu. Okay, dekat mana kita punya asymptote. Okay, selalunya untuk asymptote ni kita akan pakai titik
dotted line. Kita pakai line bertitik macam tu untuk signify kat mana kita punya asymptote. Tapi untuk kita punya case ni, okay, asymptote kita berada betul-betul dekat atas axis. Okay, sebab tu apa yang saya akan buat, saya akan highlight. In term of your case, mungkin you boleh pakai pen colour berbeza lah. Kalau you lukis pakai pensel, okay, asymptote tu pakai pen warna merah ataupun pen colour biru and so on. Just make sure that saya boleh spot dekat mana you punya asymptote. Okay, dekat mana garis X sama dengan kosong? Okay, sepanjang-panjang dekat atas ni. So, ni adalah garis X sama dengan kosong. And then Y sama kosong. So, sepanjang-panjang kat sini. So, ni adalah garis Y sama dengan kosong. As I mentioned to you before, lepas kita dah lukis kita punya horizontal dengan vertical asymptote, automatically kita punya graph ni as if macam terbahagi kepada 4 region. Yang kita nak tengok. So, kita punya function ni masuk dalam region yang mana satu. But for this case, it's going to be very simple. Sebab kat bawah ni adalah X kuasa 1 saja. And according to what we have seen before, kalau kita ada X kuasa 1 saja and graph dia adalah negatif, so dia akan occupy second dan juga fourth region. So bila kita lukis dia akan jadi macam ni lah. So dalam second region, ni bentuk dia. Dalam fourth region, so ni adalah dia punya bentuk. Okay, so basically this is going to be our function. So tu saja. And then of course kita kena tulis dia punya domain dan juga range. Okay. Can anyone tell me siapa dia punya domain untuk case ni? Agak-agak apa dia punya domain? Anyone? Semua tak ada idea apa kita punya domain. Okay, kalau domain nak refer axis mana satu? X. Okay, domain kita refer kepada paksi X. Kita pun tengoklah dekat paksi X garis hijau tu. Okay, dia occupy semua nilai tak dekat X. Kalau kita tengok ada certain nilai X yang dia tak ada. So which for this case adalah bila X adalah sama dengan kosong. Okay, so therefore untuk case ni domain dia kita boleh tulis. So dia adalah semua real number. So kecuali bila X adalah sama kosong. So X tak boleh sama dengan kosong. Sebab bila dekat X sama kosong ni, so kita ada asymptote. So asymptote tak boleh cross nilai tersebut. So nilai tersebut tak termasuk dalam kita punya domain. Okay, range pun sama. Range pun sama dia punya idea. So kalau range maknanya kita tengok kita punya function f of x. Dia adalah semua nilai dekat paksi f of x kecuali dekat asymptote. Kat mana kita punya asymptote? Okay, asymptote kita adalah bila y adalah bersamaan dengan kosong. So semua nilai r kecuali bila y adalah sama dengan kosong. Tu adalah kita punya range. And ni memang rule lah untuk domain dengan range untuk rational function. So dia adalah semua real number kecuali nilai asymptote yang kita cari, vertical dan juga horizontal. Okay, itu adalah example nombor 1. So let's move on to example nombor 2. So kita ada function f of x adalah sama dengan 6/2x tolak 4. Sama juga idea dia macam tadi. So first benda yang kita kena buat, kira vertical asymptote dengan cara, so ambil denominator ni, so samakan dia dengan kosong. So 2x tolak 4 sama dengan kosong. So asymptote dia adalah pada garis X sama dengan 4/2. So that is going to be 2. And horizontal asymptote pula, kita tengok dia punya N dengan M. For this case, ni adalah 6x kuasa kosong. So again, sama juga macam tadi, N lebih kecil daripada M. And according to the rule, kalau atas lebih kecil daripada bawah, kita punya horizontal asymptote adalah pada Y sama dengan kosong. Kalau tengok dia tak jauh beza dengan yang tadi. So kita pun lukislah our axis. This is going to be our axis. And don't forget to label your axis. And then the next thing I'm going to do adalah I'm going to draw my asymptote. Okay, X sama 2. Kat mana X sama dengan 2? So kalau ikut koordinat ni adalah X sama dengan 2. So draw, lukis titik. So sepanjang-panjang X sama dengan 2. So this is going to be my vertical asymptote. Okay, horizontal asymptote dia pula adalah pada Y sama dengan kosong. So dia akan jadi exactly on the X axis. Supaya nak nampak saya highlight dia dengan colour purple ni. So tu adalah kita punya horizontal asymptote. Okay, sekarang as usual bila dah lukis horizontal dengan asymptote, so kita punya function ni dia terbahagi kepada 4. Okay, kalau yang tadi tak ada masalah sebab B kuasa X kuasa 1 by itself, kita dah tahu dah dia kat mana. Tapi for this case, kita punya denominator adalah 2x tolak 4. So kita tak tahu sebenarnya dia dalam region yang mana satu. So apa yang kita boleh buat adalah kita pilih mana-mana nilai. Contohnya, okay, katalah saya nak pilih nilai
3. So ni sebenarnya region kita ada 4 ni. So 1, 2, 3, 4. So sekarang saya nak tahu nombor 3, so dia berada dalam region yang mana satu. So kata saya pilih nilai kat sini, saya nak pilih nilai 3. Saya pun gantilah ni 3 dalam function kita tu. So bila X sama dengan 3, so f of 3 adalah sama dengan 6 per, so 2 kali 3 tolak 4, so dia akan jadi 6 tolak 4, 2. So dia akan jadi 3. Maknanya koordinat dia kalau ni 3, so nilai dia akan jadi 3. So 3 is going to be somewhere over here. So maknanya, so dia akan berada dalam region yang mana satu. Sekejap ni, saya kena padam ni sekejap. Okay. Let me erase this first. Okay. So kalau kita kira tadi 3-3, maknanya dia berada dalam region ni. So automatically bila kita lukis, dia graf kita akan jadi macam ni lah. So ni adalah kita punya graf. So bila dia berada dalam region 1, automatically the other half akan berada dalam region yang ke-3. So this is going to be our graph. So 6 per 2x tolak 4. So maknanya you ganti saja mana-mana nilai. Tak kisahlah nak ganti nilai kosong pun boleh. So nak ganti nilai 3 pun boleh. So tengok dia berada dalam region yang mana satu. And then kalau dia ada kat sini, automatically separuh lagi dekat sini. Kalau kita dapat dia dalam region kat sini, separuh lagi akan ada dalam this region. Okay. So you have to figure out. So bentuk dia adalah macam mana. Okay. And the last one. Yang ni is going to be slightly different daripada dia ada tu. So I ada f of x adalah sama dengan 2x tambah 6 per 4x tolak 3. Idea dia still sama. Bila nak cari vertical asymptote, samakan denominator dengan kosong. So for this case 4x tolak 3 sama dengan kosong. So x adalah sama dengan 3 per 4. Okay, and then for the horizontal asymptote, so kita tengok nilai n dengan m. Kalau tengok atas bawah ni, dua-dua dia ada kuasa yang sama. So n adalah sama dengan m. So kalau ikut rule tadi, bila n sama dengan m, kita punya asymptote adalah a over b. So nilai a for this case adalah 2. So nilai b adalah bersamaan dengan 4. So 2 per 4 adalah 1 per 2. Okay, dah dapat kedua-dua nilai tersebut. So kita akan lukis. Okay, ni adalah x. This is going to be f of x. So draw dulu kita punya asymptote. X sama dengan 3 per 4. So let's see somewhere over here adalah 3 per 4. So ni adalah kita punya vertical asymptote. So sepanjang-panjang ni. And then the horizontal asymptote is going to be a half. Let's say somewhere over here I have a value of a half. So this is going to be our horizontal asymptote automatically. So region kita ada 4. Okay, can anyone tell me? So daripada function yang kita ada ni, so dia akan occupy region yang mana satu? So gantilah mana-mana nilai. So dia akan occupy region mana? 1, 2, 3, 4. 1 dengan 4. 1 dengan 3. 1 dengan 3. Okay, so cara paling senang adalah kita gantilah. Okay, let's say. Betul ke tak? You kata 1 dengan 3. Okay, katakanlah nilai yang paling senang I boleh ganti kat sini adalah I boleh ganti kosong. So, I pun ganti. So, F kosong adalah sama dengan 6 per negatif 3. So, itu adalah negatif 2. Maknanya, kosong negatif 2 is going to be somewhere over here. So, as you said, that is correct. So, dia akan occupy the first and the third region. So, kita perlu lukislah bentuk dia macam tadi. So, dia kena elak all the asymptotes. So, this is going to be our function. So, f of x sama dengan 2x tambah 6 per 4x tolak 3. And domain dengan range dia pun sama macam tadi. So, kalau domain, dia adalah all real number kecuali x sama dengan 3 per 4. So, range pula all real number. So, kecuali y sama dengan 1 per 2. So, maknanya dia akan sentiasa semua real number. So, kecuali nilai asymptote. Dekat mana location kita punya asymptote. Itu adalah untuk rational function. Okay, next function yang seterusnya kita akan tengok. So, nama dia adalah exponential function. So, apa dia exponential function? So, exponential function ni, apa dia exponent sebenarnya? Exponent ni adalah kuasa. So, apa-apa function yang kita raise up to some power yang ada kuasa, so kita panggil dia sebagai exponential function. And base dia ni, so dia boleh jadi apa-apa nilai yang lebih besar daripada kosong. So, boleh jadi 1, boleh jadi 0.5, boleh jadi 0.25, boleh jadi 5 and so on. Ataupun yang paling common
case untuk exponential ni adalah E lah. So E ni sebenarnya dia adalah nombor. Kalau you tekan dalam calculator you E kuasa 1, you akan dapat nilai 2.718 and so on. Lagilah pecahan perpuluhan dekat belakang tu. So basically E tu dia adalah nombor, sejenis nombor. Dia macam pi. Sama idea dia. Okay, tapi instead of tulis dia dalam bentuk perpuluhan yang banyak ni, so kita represent dia dalam nombor yang lebih simple, so which is going to be E. Okay, in term of bentuk, so kalau function kita tu adalah positif, okay, dia akan berada di sebelah atas lah. Kita macam as if macam kita punya f of x ni kita bahagi dua. Kalau function tu positif, dia akan ada kat sebelah atas. So kalau function kita tu negatif, dia akan berada di sebelah bawah. Okay, and then kita boleh tengok juga macam mana bentuk kita punya function, and bentuk kita punya function tu adalah berdasarkan nilai A. So A tu adalah base untuk kita punya exponential. Okay, katakanlah base of exponential tu, so nilai dia adalah antara 0 hingga 1. Okay, contohnya kita boleh ada nilai 0.1, boleh ada nilai 1/4, boleh ada nilai 1/5. Asalkan nilai dia antara 0 hingga 1, so graf kita tu akan jadi graf yang decreasing, turun. Ni sebenarnya turun. Okay, so that is in term of the shape of the graph. And kalau kita punya nilai A ni adalah lebih besar daripada 1, so graf dia akan increasing, dia akan naik. Okay, this is going to be the shape of the graph. And of course, kalau dia positif, dia akan berada di sebelah atas lah. Kalau dia negatif, dia akan berada di sebelah bawah. Macam yang kita tengok kat atas tadi. Okay, so that is going to be the rule. Okay, kalau you perasan, okay, graph ni, as I mentioned to you just now, kalau you perasan graf ni, dia sentiasa berada di sebelah atas. Kalau function ni positif, okay, dia akan sentiasa berada di sebelah atas saja. So dia punya horizontal asymptote kat sini. Sebabnya untuk exponential function, apa yang kita kena cari? So kita kena cari horizontal asymptote. Okay, kenapa exponential function yang ada horizontal asymptote? Sebab dia ada pada nilai-nilai tertentu yang f of x ni dia tak boleh jadi nilai tersebut. Okay, let me explain to you in detail apa maksud I in terms of that. Okay, kenapa, why there is a horizontal asymptote at f of x sama dengan 0. Okay, reason dia adalah, okay, contohnya, okay, kalau kita ada function f of x sama dengan a kuasa x, okay, apa yang berlaku adalah, so a kuasa x ni, dia boleh jadi apa-apa nilai, tapi nilai tu sentiasa adalah positif. Dia tak boleh jadi 0, so dia tak boleh jadi negatif. Sebab tu kita ada horizontal asymptote pada y sama dengan 0. Sebabnya f of x ni you gantilah apa-apa sekalipun, dia akan sentiasa dapat nilai positif. Tak boleh jadi 0, tak boleh jadi nilai negatif. Okay, contohnya kalau kat sini saya ada function, so f of x adalah sama dengan 2 kuasa x. Tengok betul tak dia tak boleh jadi nilai negatif. Katalah saya ganti, so 2 ni kuasa 0, saya dapat nilai positif, saya dapat nilai 1. Kalau saya ganti kuasa dia x sama dengan positif number, pun saya dapat nombor positif. So which is going to be 4. And kalau saya gantikan x ni dengan nombor negatif, ni kalau ikut index rule yang you dah belajar dengan Miss Fatihah, dia akan jadi 1/2 kuasa 2 pun dia jadi nombor yang positif. And kalau saya ada x tu dalam bentuk pecahan 1/3 pun dia akan jadi nilai yang positif. So kesimpulan dia adalah bila kita ada index, kita ada something raised to some power, so apa yang berlaku adalah indeks tersebut dia boleh jadi nilai positif saja, so tak boleh jadi nilai negatif. Sebab itulah dia hanya berada dekat atas ni saja. Dekat atas jadi tak boleh berada pada kedudukan 0 ataupun nilai negatif. Tu kena bear in mind. So tu adalah idea yang kita akan pakai untuk cari horizontal asymptote. Okay, and then let's have a look at this example. Okay, first kali apa information yang kita ada daripada function ni. So f of x adalah sama dengan 3 kuasa x. So kita ada information yang a, so nilai dia adalah bersamaan dengan 3. So base kita nilai dia 3. So maknanya bila kita lukis, so graf ni dia sepatutnya graf yang increasing. So dia kena naik. Okay, and then apa lagi information yang kita kena ada? So kita kena cari dekat mana kedudukan kita punya horizontal asymptote. So kita kena tengok function ni nilai apa yang tak possible untuk dia. Okay, apa yang berlaku adalah, so 3 kuasa x nilai dia tak boleh jadi 0. Ni gantilah nilai x apa pun dia tak boleh jadi 0. So maknanya, so f of x tak boleh jadi 0. So which means that, so horizontal asymptote kita adalah pada y sama dengan 0. So dia tak boleh jadi y sama dengan 0. Dia tak boleh lintas nilai tersebut. So based on this information, so straight away kita boleh lukis kita punya graph. So this is my axis. So this is my y. 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 So this is my
Okay, dekat mana kita punya asymptote? So asymptote kita adalah pada y sama 0 kat sini. So this is going to be y equals 0. And graf kita ni sebab A adalah sama dengan 3, so kita kena lukis graf yang increasing, dia akan naik. So this is how our graph is going to look like. And you boleh carilah, so apa nilai kita punya intercept kat sini. So nilai intercept ni adalah bila x sama dengan 0. So y sama dengan 3 kuasa 0 sama dengan 1. So maknanya kat sini intercept dia, nilai dia adalah bersamaan dengan 1. So this is how our graph looks like. Okay. So basically you kena tahu dia naik atau turun saja, and then kedudukan dekat mana dia punya horizontal asymptote. Itu adalah example yang pertama. Okay, in term of dia punya domain dengan range pula, can someone tell me apa nilai domain untuk graf ni? Apa dia punya nilai domain? Okay, that's right. Okay, domain untuk case ni adalah all real number. Sebabnya kalau you tengok sepanjang-panjang nombor dekat yang garis yang highlight kelijau ni, so semua nombor kita boleh pilih. Semua nombor kita boleh occupy. Sebab X tu kita boleh ganti dia dengan apa-apa nilai. Okay, tetapi what about the range? Apa dia punya range value? Real number y tak bersama 0. Okay, almost there. Tapi sebenarnya tak tepat. Sebabnya kalau you tengok, dia bukan Orion number. Sebab nombor dia kat atas ni je. Positif. So nombor dia nombor positif saja. That's right. So range dia adalah daripada 0 sampai infinity tapi tidak termasuk 0. Tu adalah kita punya range. Okay, next example. So saya tambah sikit. So dia jadi f of x adalah sama dengan 6 tambah 2 kuasa x. Again, so information apa yang kita ada kat sini. So A adalah lebih besar daripada 1. So again, yang ni pun graf dia akan increasing. So sekarang kita nak cari apa dia punya horizontal asymptote. Okay, horizontal asymptote apa yang tak boleh for this case? Ini 2 kuasa x. So nilai dia tak boleh bersamaan dengan 0. So apa jadi dengan f of x? So f of x tak boleh jadi nilai 6 tambah 0. So which is going to equal 6. So maknanya horizontal asymptote kita adalah berada pada line y sama dengan 6. So kita pun lukis axis macam biasa. So ni adalah x, ni adalah f of x. Tolong silent you punya mikrofon, siapa yang tak silent tu. Okay, so dekat mana y sama dengan 6? So this is, bukan silap. Y sama dengan 6 kat sini. So ni adalah y sama dengan 6. So tolong buat titik sepanjang-panjang y sama dengan 6. Ini adalah kita punya y sama dengan 6. Okay, and knowing the fact that, so graf kita ni akan increase, maknanya bentuk dia akan jadi macam ni lah, macam tadi. Cuma sekarang, kita punya asymptote instead of dekat 0, so dia berada pada kedudukan 6. So this is going to be our graph. So f of x sama dengan 6 tambah 2 kuasa x. Domain sama macam tadi. So domain kita adalah all real numbers. And range pula sekarang, dia dah naik atas. So dia dekat sini. So kita punya range start daripada 6 and dia akan extend sampai infinity. So that will be the domain and juga the range. And example last, in term of exponential function, tadi kita dah tengok dah case when it is a plus, kita nak tengok case minus pula. Sekarang kita ada 4 tolak 3 kuasa x. Sama juga information apa yang kita ada kat sini. So A kita nilai dia adalah bersamaan dengan 3. So graf ni pun dia akan increase. Tapi the only thing adalah, so graf ni kita ada 4 tolak 3 kuasa x. Okay, macam mana kita nak lukis graf ni? Okay, first tak payah consider lagi tolak tu. Kita lukis dulu graf. So f of x sama dengan 4 tambah 3 kuasa x. Okay, macam mana bentuk f of x sama dengan 4 tambah 3 kuasa x? Okay, horizontal asymptote dia adalah pada ni tak boleh jadi 0. So f of x tak boleh jadi 4 tambah 0 sama dengan 4. So horizontal asymptote adalah pada y sama dengan 4. So saya pun lukis I punya axis. Okay, ni adalah x, ni adalah f of x. Okay, dekat mana y sama dengan 4. So this is going to be somewhere over here. So therefore this is going to be our asymptote. So kalau kita lukis 4 tambah 3 kuasa x, dia akan increase. So graf dia rupa dia macam ni. Tapi ni adalah graf 4 tambah 3 kuasa x. Tapi yang kita nak lukis ni adalah 4 tolak 3 kuasa x. Macam mana kita nak lukis dia? So apa yang kita kena buat adalah kita akan anggap kita punya asymptote ni adalah kita punya axis of reflection. Kita akan pantul kita punya function ni. So based on this asymptote. So maknanya dia akan berada dekat bawah. So graf ni dia akan bentuk dia akan jadi macam ni.
So this is going to be the graph of 4 tolak 3 kuasa X. Jangan tinggal macam ni, padamlah yang 4 kat atas ni. Okay, we don't need this. Okay, so our graph of 4 minus 3 kuasa X. So this is going to be the shape. So be very careful. Tengok daripada nilai A, graf ni akan tambah, akan increase ataupun akan decrease. And tengok juga sign dekat depan index tu, dia adalah tambah ataupun tolak. So kalau ditambah, dia akan berada pada bahagian atas. So, dia akan berada pada bahagian atas asymptote. So kalau dia adalah tolak, so dia akan berada pada bahagian bawah asymptote. So tu adalah beza for those cases when it comes to exponential function. Okay, and then the next kita akan tengok logarithmic function. So logarithmic function ni dia adalah function yang inverse kepada exponential. So ni you dah belajar dah, ada topik yang spesifik untuk log dengan exponential. Okay, kalau untuk exponential tadi, karakteristik yang kita kena cari adalah exponential function. So exponential kita kena cari horizontal asymptote. So logarithm ni, so kita kena cari vertical asymptote. Okay, ni adalah general form untuk logarithmic function. So f of x adalah sama dengan log ax and a ni. So kita panggil dia sebagai base. Okay, selalunya kita pakai a, tapi ni adalah contoh saya ambil dalam internet. So dia pakai base ni sebagai b. Tapi tak kisah pun, boleh je, sama ada pakai a atau pakai b. Cuma kita tahu a dengan b tu dua-dua represent base of the logarithm. Okay, bentuk function kita, bila kita sketch logarithm function, akan bergantung kepada nilai b. Sama macam case what we call the exponential function tadi. So idea dia lebih kurang sama. So kalau nilai b ni, kalau kita punya base tu adalah lebih besar daripada 1, so graf kita ni akan increase. Sama juga macam tadi. So kalau kita punya nilai base ni adalah antara 0 hingga 1, so apa yang jadi, you punya graf ni dia akan menurun. Okay, tapi beza dia sekarang, if you have a look, untuk case function logarithm ni, so kita ada vertical asymptote. Ada vertical asymptote kat sini. Sebabnya untuk case logarithm function, x ni dia tak boleh jadi nilai kosong. So kalau exponential y tak boleh jadi kosong, ni x tak boleh jadi kosong. Okay, kenapa x tak boleh jadi kosong? So let's have a look at this. Okay, because according to the logarithm rule, okay, so bila kita ada log ax, x ni dia hanya boleh jadi nilai positif saja. So selain daripada tu tak boleh. Okay, contohnya kalau saya ganti dalam calculator log of 2 ni base 10, okay, saya dapat nilai 0.301 and so on lah. So gantilah log 5 ke, log 10 ke, log 18 ke, you akan sentiasa dapat nilai. Tetapi kalau you ganti x ni jadi kosong, automatically calculator akan bagi you math error. Maknanya dia undefined, tak boleh nak cari. Calculator tak boleh nak cari berapa nilai dia. Ataupun kalau you letak log ni nilai dia negatif, sama juga. So calculator akan bagi you math error sebab tak boleh cari log of kosong dan juga negative number. So x tak boleh jadi positif, tak boleh jadi kosong, tak boleh jadi negative number. Which is why kalau you tengok graf ni, dia tak ada nilai dekat sebelah sini. Sebelah bila x adalah negatif. Sebabnya tak boleh nak cari nilai tersebut. So tu adalah restriction untuk logarithm. So sebab tu kita ada vertical asymptote. Okay, sekarang let's have a look at this example. So saya ada function f of x sama dengan log 4x. First kali tengok dulu apa dia nilai a. Okay, for this case our a nilai dia adalah sama dengan 4. So dia lebih besar daripada 1. So graf kita ni akan jadi graf yang increasing. Bentuk dia macam ni. Bentuk dia tak sama macam exponential tadi. So sekarang bentuk dia increasing dia macam ni. So be very careful with that. Okay, and then the next thing that we need adalah kita punya vertical asymptote. So kita kena fikir. So nilai apa yang tak boleh nak ganti dekat sini. And for this case, nilai pertama yang tak boleh ganti adalah x sama dengan 0. And tak boleh jadi negatif jugalah. So x sama 0 adalah kita punya cut off yang pertama yang kita akan come across. Dia tak boleh jadi 0, dia tak boleh jadi negatif. So kita set x sama 0, tu adalah kita punya vertical asymptote. Okay, dah ada information ni, straight boleh lukis. Okay, ni adalah x and this is going to be f of x. So vertical asymptote kita adalah dekat x sama dengan 0. Dekat mana x sama 0? Dekat sini x sama 0. Okay, sepanjang-panjang y axis ni, so ni adalah x sama dengan 0. And based on this, kita tahu graf kita ni akan increase. So therefore bila kita lukis, bentuk dia akan jadi macam ni lah. So this is going to be our graph. And kita boleh cari juga dekat mana dia punya x intersect. So x intersect adalah bila y sama dengan 0. So kita pun set, okay, log
4x sama dengan kosong. So x akan jadi nilai 4 kuasa kosong sama dengan 1. So kat sini interception value ni adalah bersamaan dengan 1. Okay, and of course boleh cari domain dan juga range. So can anyone tell me, so what is going to be the domain value? So apa domain untuk case ni? Real number. Okay, domain dia bukan real number. So domain you kena tengok x axis, tengok kat sini. Ni tak ada nombor ni kat sini. So domain tak boleh jadi real number. So domain dia adalah daripada kosong sampai infinity. So adalah kita punya domain. Okay, tapi range, range kita tengok vertical axis, tengok f of x ni. Kalau tengok sepanjang-panjang ni, so kita ada function. So automatically range kita yang adalah real number. So dia terbalik dengan exponential tadi. Kalau exponential, domain yang real number. Kalau logarithm, range yang real number. Sebab dia adalah inverse kepada each other. So bentuk dia ada kaitan antara satu sama lain. Okay, example yang kedua. So kita ada f of x ada sama dengan log 6x tolak 5. So idea dia still sama. So tengok dulu nilai A sama dengan 6, lebih besar daripada 1. So graf ni kalau kita lukis dia akan increase. Okay, vertical asymptote dia pula. So function dekat lepas base ni ambil semua. Okay, kita tahu function ni dia tak boleh sama dengan kosong. So x tolak 5 sama dengan kosong. So x sama dengan 5. So tu adalah kita punya vertical asymptote. So kalau kita ganti 5 kat sini, automatically function kita akan jadi undefined. Dia akan jadi log 6 kosong. So function tu tak wujud, calculator tak boleh cari. Okay, now kita boleh lukis. So ni adalah x, ni adalah f of x. So dekat mana x sama dengan 5? So sama over here. So ni adalah x sama dengan 5. Siapa label lah. So kat sini adalah 5. And then, okay, function ni kita dah tengok tadi. So dia adalah function yang increasing. So automatically, so the function is going to look like this. Okay, so ni adalah kita punya graph. And similarly to what we have just now. So apa dia punya domain? So domain dia adalah daripada 5 sampai infinity. Tapi 5 tak termasuk. And dia punya range adalah all real number. Sebab dia akan occupy semua nilai dekat atas f of x axis. Itu adalah cara untuk lukis log function. Okay, tapi satu benda yang you kena tahu pasal log dengan exponential ni. So graph dia ada kaitan antara satu sama lain. And ni bukan hanya apply untuk log dengan exponential. Dia apply untuk semua function dengan dia punya inverse. Okay, katakanlah this is going to be our function. Macam kita lukis tadi, a cos x ni bentuk dia. Okay, soalan ni sebenarnya dia ada kaitan dengan soalan final exam. Pernah ada satu kali tu final exam. Soalan tu dia kata A, dia suruh student lukis graf f of x adalah sama dengan 3 kuasa x. Okay, kita pun lukis lah. Katakanlah dia ni adalah y sama 3 kuasa x. So, soalan kedua dia kata on the same axis, atas axis yang sama, sketch f of x, katalah g of x sama dengan log 3x. Maknanya kalau tengok dua ni, dia adalah opposite kepada each other. So dia interchangeable. So 3x kalau kita ubah dia dalam bentuk logarithm, so dia akan jadi log 3x. So dia adalah function. Siapa yang tak off microphone tu, tolong off your microphone. Okay, so dia adalah function inverse kepada each other. So sebenarnya kalau kita dah ada function, contohnya this is my f of x, bila kita nak tahu dia punya inverse, apa yang kita kena buat adalah kita hanya kena lukis the straight line. Ni adalah line y sama dengan x. Bila dah lukis line ni, so kita punya inverse adalah reflection kepada function tersebut bila kita reflect dia ke atas y sama dengan x. This is going to be our f inverse x. Okay, maknanya you tak payah nak cari 3 kuasa x kemudian 3 kuasa x ni kena carilah. Maknanya tak payah lepas tu okay nak kira apa dia punya vertical asymptote and so on, tak payah. So maknanya kita lukis saja 3 kuasa x, lukis y sama dengan x, kemudian kita reflect function tersebut, tu adalah you punya inverse. Okay, and ni dia bukan apply untuk exponential dan log saja, dia adalah function apa-apa sekalipun. Kalau kita dah ada f, nak lukis dia punya inverse, all you need to do adalah draw line y sama dengan x, kemudian reflect. Automatically you akan dapat dia punya inverse. So this apply for all. Okay, and last sekali, so kita nak discuss piecewise defined function. Tapi saya dah kena tekak nak minum air dulu kejap. So sekarang pukul 10.56, kita rehat dulu 4 minit. So kita start balik pukul 11. And my iPad need charging as well.
Okay, kita sambung balik. So this is going to be the last subtopic untuk sub-subtopic untuk 6.4 ni. Ni adalah last lah untuk chapter ni. So nama dia adalah piecewise defined function. So apa maksud piecewise defined function ni? So piecewise defined function ni maknanya pada domain yang berbeza, so kita ada function yang berbeza. Contohnya, okay, katakanlah saya ada f of x. So daripada 0 sampai 1, so function kita adalah x tambah 1. Okay. And then kita sambung pula. So daripada 1 sampai 2, so saya ada function f of x adalah bersamaan dengan 3. And then daripada 1 sampailah 8, so function kita adalah x square tambah 1. So ni adalah contoh piecewise function. So maknanya pada nilai domain yang berbeza, so kita ada function yang berbeza. Maknanya bila function berbeza, maknanya kita akan ada 3 bentuk yang berbeza atas kita punya graf. So bentuk daripada graf nombor 1, bentuk daripada graf nombor 2 and bentuk daripada graf nombor 3. And setakat ni yang saya pernah tengok, so piecewise defined function ni dia boleh jadi banyak function, paling sikit 2, paling banyak yang saya pernah tengok adalah 4. Setakat ni tak pernah lagi lah kita suruh student lukis lebih daripada 4. Tapi paling banyak adalah 4. Okay, let's have a look at this example. So I'm going to start with a very simple example. So example kita adalah f of x adalah sama dengan 2 daripada negatif 1 sampai 1 and negatif 3 daripada 1 sampai 5. So f of x sama dengan 2 dengan f of x sama dengan negatif 3 ni function jenis apa? What kind of function is this? Based on our discussion yesterday? Constant. That's right. So dia adalah constant function. And kalau ikut apa yang kita discuss sebelum ni, apa yang berlaku kalau kita ada constant function? So constant function maknanya keturunan dia sama dengan 0. So dia adalah graf garis horizontal pada kedudukan y sama dengan nilai tersebut. So ni adalah kalau A maknanya ni adalah A lah. Okay, so graf ni kita akan ada 2 horizontal line. Satu dekat y sama dengan 2, satu lagi dekat y sama dengan negatif 3. So if we were to sketch this, so this is how the graph is going to look like. Okay, dekat mana 2? So let's say somewhere over here. So saya akan letak ni adalah 2. And somewhere down here, ni adalah negatif 3. Okay, kemudian tengok pula betul-betul domain dia. So dia adalah y sama dengan 2 daripada negatif 1 sampai 1 sahaja. So katalah ni adalah negatif 1. So ni adalah 1. So 2 ni daripada negatif 1 sampai 1. So dia daripada sini sampai sini saja. So kena berhenti dah lepas tu. Let me pull this up. Dia kat situ je. So daripada negatif 1 sampai 1. Dekat domain lain dia tak boleh sentuh. Sebab kita dah strictly bagi tahu. So dia adalah 2 daripada negatif 1 sampai 1 sahaja. Okay, kemudian untuk menyenangkan you, untuk tulis dia punya domain dengan range nanti, tulis siap-siap. So selalunya kalau you ingat, kalau kita ada tanda sama ni, kita akan pakai open circle. Circle macam tu. And kalau kita ada, dia tak ada tanda sama, kita punya inequality tu, so kita akan pakai close circle yang, close circle ni kita akan pakai kalau kita ada tanda sama dengan kat bawah ni. And open circle, kita pakai dia kalau inequality kita tak ada tanda sama. For this case, so kita ada tanda sama dekat negatif 1. So kat sini kita pakai close circle. And kat sini tak ada tanda sama. So ni akan jadi open circle. So tu adalah graf f of x sama dengan 2. So daripada negatif 1 sampai 1. So kita akan repeat lagi benda yang sama. But now domain kita adalah daripada 1 sampai 5. So y sama dengan negatif 3. So macam mana y sama dengan negatif 3? So kita ada horizontal line dekat y sama dengan 3. And according to what we have, dekat 1 kita akan pakai open circle. Dekat 5 kita akan pakai close circle. Okay, ni adalah kita punya graph. Settle. Okay. So daripada dalam function ni, sebab kita ada 2 function yang berbeza, so kita ada 2 bentuk yang berbeza. Okay. Benda yang tricky pasal piecewise defined function ni, satu adalah nak lukis dia lah. Could be a bit tricky. Satu lagi adalah nak tulis dia punya domain dan juga range. Apa domain untuk case ni? What is the domain? 2 hingga 5. 1, 5. Okay. So negatif 1, okay, 2 hingga 5 tu taklah. Okay, negatif 1, 5 tu hampir betul. Okay, kenapa saya kata dia hampir betul? Okay, sebab, okay, memang betul. So kalau kita tengok, kalau based on ni, so dia daripada negatif 1 sampai 5. Tapi you kena tengok betul-betul dekat nombor 1 ni, dua-dua ni, dekat dua-dua function ni pun nombor tu tidak termasuk. Dia tak termasuk dalam function yang pertama, tak termasuk juga dalam function yang kedua.
maknanya dia tidak termasuk dalam keseluruhan kita punya piecewise defined function. Sebab tu bila kita tulis domain, kita akan ada dua part. Satu adalah mula-mula dia start daripada negatif 1 sampai 1. Okay, negatif 1 ni kena pakai square bracket lah sebab dia included. Okay, so kita akan ada square bracket. So negatif 1 sampai 1. Okay, negatif 1 tak termasuk, segabungan. So kita sambung lagi. So daripada 1 sampai 5. So 5 ni termasuk. Okay, ni adalah notation yang kita akan tulis untuk kita punya domain. Kenapa? Sebabnya nombor 1 ni tak termasuk dalam kita punya domain. Okay, and then in terms of kita punya range pula. So what is the range? Negatif 3, 2. Betul. Nanti 32 nak pakai bracket yang mana satu? Long bracket. Okay. Kita kena pakai curly bracket. Ni nama dia, kita panggil dia sebagai curly bracket. Curly macam rambut kerinting tu. Kita panggil dia sebagai curly bracket. Okay, range adalah negatif 3 dan juga 2. So kenapa kita kena pakai curly bracket? Sebab kalau tengok dekat di antara negatif 3 sampai 2 ni tak ada function. Maknanya tu bukan kita punya range. Tapi kita hanya ada function exactly pada negatif 3 dan 2 sahaja. And kalau you ingat bila saya discuss pasal notation semalam, bila kita start kita punya lecture on 6.4, saya kata, so kalau dia ada nilai, spesifik nilai tertentu saja, so kita kena pakai curly bracket. So that is why for this case, so dia adalah negatif 3 dan 2. Pakai curly bracket. And the last example, ni saya saja pilih example yang pelbagai dia punya function. So kita ada 3 function yang berbeza. Function yang pertama adalah quadratic, function yang kedua adalah constant, function yang ketiga adalah linear. So sekarang kita nak gabung ketiga-tiga ni and lukis kita punya defined function, piecewise defined function. Okay, cara paling senang nak lukis ni adalah first sketch dia individually. Sebab kalau kita nak buat sekaligus macam yang kat atas ni, dia akan jadi sangat complicated. Yang ni kita boleh buat sekaligus sebabnya dia function constant saja. Kita dah tahu dah bentuk dia macam mana. Tapi yang ni kita tak ada idea. X square tolak 4 bentuk dia macam mana. X tambah 3 bentuk dia macam mana. Okay, so kita akan draw dia individually. Okay, start dengan first one. Okay, first one saya akan sketch f of x sama dengan x square tolak 4. So ni adalah function quadratic. So according to the rule, so benda first yang kita kena ada adalah for this case minimum point. And ni kita boleh easily pakai ni lah. Completing the square sebab ni saya boleh tulis dia sebagai x tolak kosong square. So tolak 4. So daripada kita punya discussion semalam, kalau x tolak kosong square tolak 4 ni maknanya dia punya minimum point adalah pada kedudukan kosong negatif 4. So kalau kita lukis ni, dia akan jadi pada kosong negatif 4. So katalah kat sini negatif 4. So kalau kita lukis, it's going to be a curve like this. Okay, ni adalah kita punya graph. Okay. And then kita tengoklah dia punya intercept ni dekat mana nilai intercept ni. X-intercept adalah bila y sama dengan kosong. So x square tolak 4 sama dengan kosong. So kalau kita factorize akan dapat x tambah 2, x tolak 2 sama dengan kosong. So maknanya nilai dia kat positif ni adalah 2. And plus ni adalah nilai negatif 2. Okay, tetapi bila kita lukis, kita bukan nak keseluruhan graf ni, no. Kita hanya nak bentuk ni pada domain yang tertentu saja. Kita kena ambil bentuk ni daripada negatif 2 sampai kosong saja. Dekat mana negatif 2 sampai kosong? Ni. Ni je bentuk yang kita nak. Yang saya highlight kuning tu. So daripada x sama dengan negatif 2 sampai kosong. So bila kita lukis graf nanti, part tu je kita nak ambil. Okay, so that is going to be the first function. Okay, function yang kedua pula. So kita ada function constant f of x sama dengan 2. So daripada kosong sampai 2 saja. So ni I'm pretty sure. So you already have the idea macam mana nak lukis. Ini adalah garis lurus pada y sama dengan 2. Tapi satu benda yang you kena beringat adalah kita hanya akan ambil bentuk ni daripada 0 sampai 2 saja. So maknanya so daripada sini sampai sini je. Okay, lepas 2 berhenti. Okay, so that is how our graph looks like. Okay, and in term of kita punya simbol yang kita akan pakai. So kat sini negatif 2 ni di included. So kat sini adalah closed circle. So dekat kosong tu dia tak included. So kat sini adalah open circle. Yang ni pun sama, kosong adalah included, closed circle. So yang ni adalah open circle. So senang kita nak gabung nanti. And graf yang terakhir adalah f of x sama dengan x tambah 3. Tapi yang ni kita nak dia bila x lebih besar atau sama dengan 2. So daripada 2 sampai infinity. So macam mana bentuk dia? So kalau saya lukis graf dia, so graf dia akan jadi lebih kurang macam ni.
So ni adalah 3. And x-intercept dia x tambah 3 sama 0. So kat sini nilai dia adalah negatif 3. Tapi kita bukan nak the whole thing. So kita nak bila x lebih besar atau sama dengan 2. So katalah kat sini 2. So berapa kita punya koordinat kat atas ni? Kalau kita ganti x sama dengan 2, so 2 tambah 3, so kat sini akan jadi nilai 5. So ni 2 ni termasuk lah. Sebab dia kata kat sini kita pakai simbol inequality lebih besar atau sama. And yang kita nak bukan keseluruhan line ni, tapi kita nak daripada 2 ke atas saja. So ni adalah line yang kita nak. So bila kita lukis graf ni secara keseluruhan, kita akan ambil bit and pieces. Kita akan ambil sikit-sikit. So kita akan ambil graf ni, yang ni dan juga yang ni yang saya highlight tu. So kita akan lukis dia atas satu graf yang sama. Okay, this is going to be our axis. So kita start dulu. So daripada negatif 2 sampai 0. So daripada negatif 2 sampai 0. So kita akan ambil graf kuadratik. And according to the quadratic, ni adalah kita punya bentuk yang kita akan ambil. Saya pun lukis bentuk tu. So dia akan jadi curve sampai bawah ni. And nilai kat bawah ni adalah bersamaan dengan negatif 4. Okay. And then open circle dengan close circle tu be careful lah. So yang ni adalah close circle dekat sini. And ni adalah open circle. So tu adalah kita punya function yang pertama. Okay, function yang kedua pula, dia adalah horizontal line daripada 0 sampai 2. Yang kat sini adalah 2. Sampai over here is going to be a value of 2. So ni akan extend daripada 0 sampai 2. So kita pun draw lah the straight line. So ni adalah kita punya straight line. So daripada 0 sampai 2 saja. So 0, kalau kita tengok tadi termasuk, tapi yang ni tidak termasuk. Is that right? Ya. Yeah. Okay, ni adalah close circle. Dekat 2 kita ada open circle. So ni adalah function yang kedua. Okay, function yang ketiga pula, ni bentuk ni. And dia start dekat koordinat 2, 5. Okay, dekat mana koordinat 2, 5? So let's say somewhere over here. So ni adalah nilai 5. Ni adalah close circle. Dia akan extend sebab dia x lebih besar atau sama dengan 2. Maknanya x sampailah dia akan extend sampai infinity. Bila kita buat garis, kita draw anak panah. So maknanya tu akan extend sampai infinity. So ni adalah kita punya graf. So 3 function yang berbeza. So kita akan ada 3 bentuk yang berbeza. Kita ada curve daripada quadratic, horizontal line daripada constant and straight line daripada linear function. Okay, ni part tricky dia adalah macam biasalah nak tulis dia punya domain dan juga range. Okay, so graf ni apa dia punya domain? Negatif 2, infinity. Okay, that's right. So domain dia adalah daripada negatif 2 sampai infinity. Kenapa? Okay, dekat mana dia start? So dia start dekat nilai x kat sini. Ni adalah kita punya x-axis. Dia start dekat sini. So tu adalah negatif 2. And kita ada close circle. So termasuklah negatif 2. Okay, kemudian yang kat sini tak ada masalah. Sebabnya dekat kosong ni, walaupun yang bawah ni open circle tapi yang kat atas ni close. Walaupun dia tak termasuk dalam function yang pertama, tapi nilai kosong termasuk dalam function yang kedua. Automatically dia kira termasuk dalam keseluruhan function. So dekat 2 ni pun sama sebab kat sini kita ada close circle, maknanya dia included as well. So therefore kita punya domain adalah daripada negatif 2 sampai infinity. What about the range? Range dia? Negatif 4, infinity. Tu not quite there. Sebab dia ada tempat yang kosong. Kali tengok kat sini kosong. Ni kosong. Tak ada function. Kat sini pun kosong. Tak ada function as well. Okay, sebab tu, okay, for this case, apa dia punya range akan ada 2 union. Okay, pertama adalah daripada sini sampai sini. So, tu adalah daripada negatif 4, lepas tu dia berhenti dekat kosong. Tapi kosong included. Kemudian kita sambung lagi. Dekat sini pula, ni ada nilai 2 saja. So, union 2 saja. And last kali dekat sini. So, dia start daripada 5. So dia akan extend sampai infinity. So ni adalah kita punya range. So piecewise defined function ni you kena careful sikit bila you determine the domain and range. Dekat tempat yang kosong tu, kalau dia ada kosong dia dekat mana-mana, so maknanya you kena pakai union untuk combine region-region tersebut. Okay, so this will be the idea. So lukis separately dulu, tengok bentuk dia macam mana, nak ambil daripada mana sampai mana. Okay, kemudian barulah kita akan gabung the whole thing. Okay, itu sahaja untuk topik 6.4. So 6.4 ni is a very famous exam question. So selalunya akan ada 2 soalan lah untuk lukis function. Paling famous adalah
piecewise defined function. Yang ni almost every semester keluar, kita akan test student. So macam mana nak lukis piecewise defined function. And then determine apa dia punya domain dan apa dia punya range. So before we end, ada apa-apa soalan? Tak ada. Okay, kalau tak ada soalan, hari tu saya tak ingat section mana tapi ada student tanya saya bila final exam. Okay, setakat ni saya dah check jadual. So dalam jadual tu dia kata final exam adalah 27 hari bulan 9. Hari ni berapa? 15. So you have about another 2 minggu. Betul-betul 2 minggu. Masa dia adalah daripada pukul 9 hingga 12. 9 pagi hingga 12 tengah hari. 3 jam. Final exam memang 3 jam lah. Okay, ni adalah setakat ni lah dalam jadual. Yang ni pun saya pun tak sure benda tu dah confirm ke belum. And nanti bila dah dekat tarikh final exam tu, you boleh tengok balik lah betul ke tak tarikh dia adalah 27 hari bulan 9. But for now, standby lah untuk tu. Okay, sebab tu kalau you ingat, saya ada mention assignment tu dia punya due adalah 20 hari bulan 9 kan. Saya boleh extend tarikh tu, tak ada masalah. Tapi kalau boleh, saya tak nak extend. Sebabnya kalau you tengok tarikh due antara assignment dengan final ni, beza dia seminggu saja. So instead of duduk pulung buat assignment, I nak you buat benda tu awal-awal, siapkan awal-awal. And then seminggu tu spend untuk prepare final exam. Okay. So that is going to be for the final exam. And untuk topik kita ada satu chapter lagi yang kita akan discuss next week, which is going to be chapter 7. Saya pun tak tengok lagi chapter 7 tu topik apa. But next week kita akan discuss chapter 7 and then we are going to be done with our syllabus. And jangan lupa buat quiz hari Jumaat ni. Saya tak nak dengar macam, oh saya lupa, tak ada orang remind and so on. You are adults. You dah besar dah. Tak ada orang nak remind you benda-benda macam tu. Okay, bila tolong remind each other. So if you have friends, group of friends, kalau you tak kenal siapa-siapa sekalipun, tulislah note dekat mana-mana. Bagi tahulah siapa-siapa kat rumah you tu, you ada quiz hari Jumaat ni, don't miss the date. And walaupun quiz tu buka sehari, jangan tunggu sampai tengah hari baru nak buat. Sebab you tahu kalam ni kadang-kadang, most of the time, bila sampai tengah hari, dia crash. Tolong buat awal-awal. Kalau pukul 9 pagi dah buka, buat pukul 9 tu buatlah. So dia akan cover chapter 3 dan juga chapter 4. Okay, so I'm going to end it here for today. So I'll see you guys next week. Bye. Have a good day. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, You're madam. welcome. Thank you, madam. Thank you, madam. No problem.